Oleh itu, dunia ini tetap akan hancur. Betapapun panjang umur manusia, ini adalah satu hakikat yang dapat dilihat. Kita melihatnya siang dan malam. Kita rasai dari masa ke masa. Kerana dunia ini akan hancur, fana, maka mesti ada di sana suatu kehidupan hakiki dan kekal. Tidak ada penghujung dan penamat lagi. Kehidupan tersebut ialah kehidupan akhirat, iaitu setelah Allah Ta'ala membangkitkan semula manusia yang berada di alam kubur, dikumpulkan untuk dihisap segala amalan mereka, dan akhirnya ditentukan sama ada ke syurga yang luas seluas langit dan bumi, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, maka kekal dalamnya, ataupun ke neraka yang menjadi kayu bakarnya adalah manusia, batu bata yang disediakan untuk orang kafir, mereka kekal dalamnya buat selama-lamanya. Hadirin kalian, benda ni benda yang kita tahu sangat-sangat. Semua kita penggerun, takut dan sebagainya untuk hadapi alam ini. Tapi hadis ini sebut kita bahawa memang kamu akan mati. Apa pun kamu buat, panjang mana pun umur kamu, sihat mana pun kamu, tapi masa tiba kamu akan mati. Di situ. Tu point dia. Point dia. Mati. Kalau mati akan dikuburkan, masuk dalam kubur. Kubur kita penuh dalam kubur. Dalam kubur ada siksa kubur. Ada dah hadis-hadis banyak siksa kubur. 7 langkah tapak kaki orang hidup bergerak selepas menanam, mengkebumikan si mati, melekat. Muka nakir terus datang, tanya soalan, man rabbuka wa ma nabiyuka, terus tanya. Soalan itu sangat bocor dah. Semua tahu. Mana yang apa dia akan ada seksa kubur, azab kubur. Azab kubur. Di sekarang ni pun siapa yang dah mati dalam kubur, dia azab kubur bagi mereka yang lakukan maksiat. Tapi siapa yang baik-baik, mereka akan selamat azab kubur. Tu kita doa selepas daripada tahiyat, baca tahiyat kan. Doa Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, min azabil qabri wa min azabi jahannam. Lepas pada innaka hamidum majid, sebelum bagi salam Nabi kata, hendaklah kamu doakan 4 perkara sebelum kamu bagi salam selepas tasyahud. Doa tadilah, selamat dari azab kubur, selamat azab jahannam, selamat daripada fitnah hidup, dan selamat daripada fitnah dajjal. Okey, itu nak point lah, azab kubur. Azab kubur. Mana siapa-siapa dah mati, kalau yang melakukan maksiat, mereka sedang menghadapi azab kubur tu. Hadis-hadis banyak antara kalau siapa-siapa yang mencuri makan, ambil tanah orang lain, kan buat pagar tanah kita takat ni ya, tanah kita garis tali apa jeruk kukrek tadi. Tapi kita tamu-tamu buat pagar baru, masuk sikit 2 inci, masuk 2 inci, orang lama sehasta masuk tanah orang lain. Orang yang mengambil tanah orang lain secara tipu, maka dalam kubur dia akan dihimpit oleh tanah kubur. Itu contoh bahawa azab kubur. Okey, hadirin sekalian,
Puan kita sinilah kita akan mati. Sekarang kita tetap begini, hidup begini, kita akan mati nanti. Sampai masa ditarik nafas terakhir ke ulung hidung, zam, habis. Mati kita. Di kapan, dimandi di kapan dan disemayamkan sudah dikuburkan. Mati. Duduklah kubur, tempoh entah berapa ratus tahun, wallahualam, sampailah peringkat tiup sangkakala yang kedua. Dia tiup sangkakala kedua, maka dibangkitkan semua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila berlaku gegaran, maka bumi akan mengeluarkan kandungannya. Iaitu semua apa saja ada dalam bumi mereka keluar, keluarkan semua, termasuklah mayat-mayat ni, bangkit semua. Apabila dibangkit, dihimpunkan pada mahsyar. Waktu itu dunia ini sudah tidak ada lagi, ada satu alam lain. Alam itu yang tidak ada sebarang pokok, tidak ada sebarang bangunan yang boleh dinaungi bawahnya. Yauma la zilla illa zillu. Suatu hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan Allah Ta'ala sahaja. Itulah mahsyar, dihimpun. Siapa yang baik, orang yang taat, yang patuh Allah Ta'ala, mereka akan duduk bawah bayangan itu. Siapa yang lakukan maksiat, mereka akan duduk di bawah kepanasan matahari. Dihimpun situ. Dah dihimpun, maka dikira, dihisap semua amalan kita. Sekecil mana amalan kita baik, dihisap. Sekecil mana amalan kita buruk, dihisap. Yuhasibu hisaban yasira. Dihisap secara mudah atau hisap secara payah. Yang pertama kira adalah as-salah. Mula-mula sekali amal kita akan dikira, dihisap adalah as-salah, sembahyang. Hadirin sekalian, kita wajib sembahyang berapa umur? Umur kita mukallaf. Mungkin 10, 12, 13. Iaitu apabila kita start mimpi basah. Atau perempuan start haid, maka start wajib sembahyang. Mungkin kita mudah-mudah letaklah umur 13 tahun. 13 tahun. Adakah kita start 13 tahun kita solat tak henti-henti, tak pernah tinggal sampai ke umur 70 tahun? Allahu Akbar. Akan dikira satu-satu, kiraman katibin, akan satu-satu. Kiraan malaikat tak sama kiraan manusia. Manusia kalkulator ke apa sebagai, gunalah alat yang paling canggih. Malaikat dengan izin Allah Ta'ala, setiap detik yang dibuat oleh manusia dicatat satu-satu. Tidak ada satu pun tertinggal. Umur 13 tahun salah, kita ambil fokus salah dulu. 13 tahun salah, adakah kita salah dah lengkap sempurna, atau kita baru nak belajar solat? Zaman dulu nak kahwin baru solat. Kena zaman dulu umur waktu 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, orang nak kahwin baru belajar solat. Tu imam tanya, pandai semaya ke? Nak nikah dah ni umur 25, pandai semaya ke? Cuba sebut Lapan nak semaya zuhur bagaimana? Baru nak belajar. Bayangkan. Hati kalam. So solat tu solat. Tu solat yang akan dikira mula-mula sekali. Tu as-salatu imaduddin, sembahyang dalam agama mula-mula sekali akan dikira satu. Tak tertinggal walaupun kecil atau walaupun besar. Tu. Apa sebut Quran sebut?
Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang jahat, orang melakukan maksiat, dia kata awal dia bentangkan kitab catatan itu, dia kata ya wailatana ma li hadzal kitab. Oh, celakalah kitab ni, celakalah buku ini. La yughadiru saghiratan, tidak tertinggal walaupun kecil, wala kabiratan walaupun besar, illa ahsaha, kecuali semua dicatatnya. Itu catatan di hari pandang mahsyar, dikira semua, kira semua. Itu solat dan lain lagi lah, ditimbang-timbang. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang buat timbangan pahala akan masuk syurga. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa ringan timbangan dia banyak dosa, masuk neraka hawiyah. Al-Qari'ah. Ini. So ayat hadis ini memberi peringatan kepada kita bahawa kita akan mati. Kita perlu bersedia untuk mati. Jangan takut mati. Kita perlu bersedia untuk mati. Tak perlu takut mati. Mati pasti datang. Takut apa? Tak perlu takut. Cuma kita bersedia. Tempat persediaan di mana? Yang paling asas masjid. Masjid.